Latihan 1 Mid-Sem bahagian A. Soalan objektif. 1. Yang manakah bukan merupakan andaian perakaunan? B. Objektiviti. 2. Contoh pengguna luar maklumat perakaunan ialah B. Pelabur. 3. Prinsip yang menyatakan bahawa aset yang diperolehi oleh perniagaan perlu direkodkan pada harga pertukaran ialah D. Prinsip kos. 4. Maklumat manakah yang benar mengenai ekuiti pemilik? B. Meningkat dengan hasil dan pelaburan oleh pemilik. 5. Urus niaga manakah yang memberi kesan debit dan kredit akaun aset? A. Menerima bayaran daripada pelanggan yang berhutang. 6. Belian peralatan pejabat secara tunai mengakibatkan C. Tiada kesan ke atas jumlah aset dan liability. 7. Tujuan penyediaan imbangan duga ialah A. Menyemak keseimbangan baki debit dan kredit ledger. 8. Cabar perakaunan yang mempunyai tujuan utama membantu pengguna dalaman membuat keputusan ialah perakaunan pengurusan. For internal user. 9. Pernyataan manakah yang benar bagi sesebuah syarikat? A. Entiti berasingan daripada pemiliknya. Prinsip perakaunan yang memerlukan catatan perarasan di akhir tempoh perakaunan ialah B. Prinsip pemadanan dan prinsip pengiktirafan hasil. 11. Tuntutan kreditor terhadap aset dikenali sebagai D. Liability. 12. Apakah objektif utama perakaunan? D. Memberi maklumat berguna untuk membuat keputusan. 13. Sekiranya pelabur dapat menggunakan maklumat perakaunan untuk dua syarikat berbeza untuk menilai jenis dan jumlah perbelanjaan, maklumat tersebut dikatakan mempunyai kualiti A. Perbandingan. Jika sesebuah perniagaan mengalami peningkatan dalam liability sebanyak 75,000 dan penurunan di dalam ekuiti pemilik sebanyak 30,000 dalam satu tempoh yang sama, maka aset pula perlu D. Meningkat 45,000. Penyata ekuiti pemilik melaporkan B. Perubahan ekuiti pemilik pada tempoh tertentu. 16. Langkah pertama dalam proses perekodan ialah B. Menganalisis urus niaga dan kesannya terhadap akaun. 17. Fita Amin Berhad menyediakan perkhidmatan membersihkan bangunan telah membilkan pelanggan sebanyak 2,500 di atas perkhidmatan yang telah diberikan. Urus niaga ini menyebabkan D. Kedua-dua B dan C. Aset meningkat sebanyak 2,500, ekuiti pemilik meningkat sebanyak 2,500. Peraturan yang manakah yang tidak benar? B. Debit meningkatkan akaun modal. 19. Firdaus mempunyai 3 perniagaan yang berbeza. Dia hanya mempunyai satu akaun bank untuk transaksi yang berkaitan dengan semua perniagaan dan akaun pribadinya. Antara konsep atau prinsip perakaunan berikut yang mana tidak dipatuhi oleh Firdaus. B. Andaian entiti berasingan. Wong telah membayar 5,000 sebagai bayaran akaun belum bayar yang telah sampai tempoh yang dijanjikan. Bagaimanakah kesan ke atas persamaan perakaunan? B. Aset berkurang 5,000, liability berkurang 5,000. Perniagaan menerima bil utiliti untuk bulan semasa dan berhasrat untuk membayar bil bulan hadapan. Bagaimanakah peristiwa ini mempengaruhi persamaan perakaunan? B. Liability meningkat, ekuiti pemilik berkurangan. Syarikat telah membeli tanah pada harga 100,000. Syarikat membayar tanah dengan bayaran tunai 20,000 dan menandatangani nota janji hutang
RM80,000 yang perlu dibayar kepada penjual. Bagaimanakah pembelian ini mempengaruhi persamaan perakaunan perniagaan? D. Aset meningkat RM80,000, liability meningkat RM80,000. 23. NHK Enterprise memulakan tahun ini dengan jumlah aset sebanyak RM80,000 dan jumlah liability sebanyak RM40,000. Pada tahun ini, perniagaan memperolehi pendapatan sebanyak RM120,000 dan menanggung perbelanjaan sebanyak RM70,000. Tiada sumbangan modal pada tahun ini, tetapi pemilik membuat pengeluaran sebanyak RM60,000. Berapakah jumlah ekuiti pemilik pada akhir tahun? C. RM30,000. Pada 1 Julai 2021, baki awal akaun tunai bagi Bank Bina Enterprise adalah RM22,590. Sepanjang bulan Julai, syarikat telah menerima tunai dari perkhidmatan yang diberikan sebanyak RM15,200. Pada 31 Julai 2021, akaun tunai menunjukkan baki sebanyak RM17,200. Tentukan jumlah bayaran tunai sepanjang bulan Julai. Jawapannya C. RM20,590. 25. Fasha membeli bahan bekalan dari pembekalnya yang bernama Mimi secara hutang sepanjang bulan Ogos 2021. Fasha membuat belian bekalan berjumlah RM7,500 dan telah membuat bayaran sebanyak RM12,000 kepada Mimi. Baki awal akaun belum bayar berjumlah RM7,200. Tentukan baki akhir akaun belum bayar. Jawapannya B. Okey, untuk bahagian B kita akan sambung pada video kedua.